Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan anak-anak murid yang cikgu kasihi sekalian, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan pertolongannya, dengan nikmatnya, kita dapat teruskan sesi pembelajaran secara PDPR, ya. Okey, murid-murid. Okey. Siapa sekarang ni? Siapa sekarang ni ada bersama cikgu? Siapa sekarang? Aina. Okey, Aina, ya. Okey. Sekarang ni cikgu nak present kepada kamu. Ya. Sekali lagi semula-semula. Tadi tak buka tadi. Okey. Okey, Aina, kamu nampak tak yang cikgu tayangkan ni pada skrin? Nampak. Okey, bagus. Macam mana ni? Hilang balik. Nampak, Aina? Nampak. Okey. Okey, Aina. Pada pendapat Aina lah, apa yang menyebabkan Aina stres? Ni nak besarkan macam mana, Mi? Apa yang menyebabkan Aina stres? Apa dia yang menyebabkan Aina stres? Apa yang menyebabkan Aina stres? Apa yang menyebabkan Aina stres? Line slow. Line slow. Okey, itu salah satu cara, salah satu punca stres, ya. Remaja pada hari ini menghadapi stres, ya. Sini. Okey. Tapi tak boleh besar juga ni. Besar jadi gini ni. Semula ambil semula. Okey, nampak Aina? Aina? Nampak. Okey. Jadi sekarang ni kita belajar secara PDPR melalui GM. Okey, jadi ramai yang stres kerana line slow. Lagi apa lagi punca yang menyebabkan remaja pada hari ini stres? Apa lagi, Aina? Apa lagi punca remaja pada hari ini stres? Banyak masalah. Banyak masalah. Okey. Hari ini cikgu nak kongsikan dengan kamu satu soalan, ya. Satu soalan. Okey, bersama dengan tapak karangan pasang siap yang berkaitan dengan stres. Okey. Soalan ni dimulakan dengan petikan. Tanggungjawab untuk mendidik anak-anak berlandaskan kehidupan beragama adalah tanggungjawab ibu bapa. Disebabkan kekangan masa dan kesibukan bekerja, pendidikan agama diserahkan kepada pihak sekolah bagi membantu melunaskan tanggungjawab mendidik anak-anak. Salah satu bentuk pendidikan agama yang menjadi pilihan ibu bapa pada masa kini ialah membentuk anak-anak menjadi hafiz dan hafizah. Hal ini dikatakan demikian kerana menghafal
ayat-ayat suci Al-Quran dapat membendung gejala stres dalam kalangan anak-anak. Okey, ni maksudnya ada ibu bapa yang mengambil tindakan menghantar anak-anak mereka menghafal di sekolah tahfiz untuk anak-anak mereka menghafal Al-Quran ya. Okey, Aina baca tak Al-Quran kat rumah? Aina baca tak Al-Quran kat rumah? Baca. Okey, baca dengan siapa? Aina Dengan Abah. baca dengan abah. Okey, bagus, Tania. Okey. Okey, Aina tolong bacakan soalan Aina. Tolong bacakan soalan. Soalan bawah petikan tu soalan. Stres atau tekanan ialah tindakan balas fizikal, emosi dan mental terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Stres dalam kalangan remaja berlaku apabila mereka terpaksa memenuhi kehendak ibu bapa dan guru. Jelaskan peranan ibu bapa dalam menangani masalah tersebut. Okey. Seperti ataupun sebagaimana yang cikgu bagi tahu sebelum ni, apabila dapat soalan, kamu kena baca soalan terlebih dahulu. Selepas sahaja kamu baca soalan, kamu kena buat analisis komponen soalan. Kamu pecah-pecahkan kehendak soalan itu supaya kita dapat pemahaman yang lebih jelas terhadap kehendak soalan. Okey, dalam soalan di atas ni dia ada yang pertamanya isu. Apakah isu soalan ini, Aina? Apakah isu soalan ini? Stres atau tekanan. Mana kamu dapat isu ni? Mana kamu dapat? Dalam petikan. Dalam soalan. Isu ada dalam soalan. Kemudiannya dalam soalan juga ada keterangan isu. Apa keterangan isunya, Aina? Stres dalam kalangan remaja berlaku apabila mereka terpaksa memenuhi kehendak ibu bapa dan guru. Okey, keterangan isu ni biasanya ada dalam soalan. Boleh ambil, tak ada masalah. Tetapi untuk karangan lebih bagus, kamu buat sendiri. Keterangan isu tersebut. Ya? Bagaimana cara nak buat sendiri? Kamu tanya mengapa? Mengapa remaja stres? Ya, mengapa remaja stres? Isu tadi, stres atau tekanan. Okey. Bila kamu tanya mengapa remaja stres, atau kamu tanya diri kamu mengapa kamu stres? Kamu akan dapat jawapan. Perkataan kamu tu kamu tukar kepada remaja sesuai dengan kehendak soalan ni. Okey. Kamu pun jawab, remaja pada hari ini stres kerana mereka ditekan oleh guru-guru dan ibu bapa untuk mencapai pencapaian terbaik dalam setiap peperiksaan. Okey, kita akan dapatlah jawapan dia. Kita akan dapatlah keterangan isu dia. Okey. Tugasan siapa? Tugasan ibu bapa. Kenapa kita kata tugasan ibu bapa? Sebabnya dalam soalan ni ada perkataan ibu bapa. Jadi, okey. Kehendak soalannya, peranan ibu bapa menangani masalah stres. Bila sebut sahaja tugasan ibu bapa, maka isi-isi penting kamu itu semua menjurus kepada peranan ibu bapa. Yang pertamanya, isi-isi pentingnya memberi pendidikan agama. Yang kedua, memberi perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, memberi bimbingan dan kaunseling. Yang keempat, memenuhi keperluan anak. Baik. Kita tengok apa hubung kait analisis komponen soalan dengan pendahuluan. Okey, cikgu nomborkan pendahuluan ni supaya mudah kamu untuk menghafal tapak karangan. Tapi sebenarnya, pendahuluan ni mesti ditulis dalam satu perenggan, tak boleh nombor-nombor macam ni. Okey, tulisan hitam dalam pendahuluan ni merupakan
Okey, tapak karangan yang sudah ada, perkataan ini sudah ada yang perlu kamu hafal. Begitu juga dengan perenggan isi dan penutup. Okey, kita mula. Pada era modernisasi ini, masalah stres, ya. Jadi S patutnya satu, tapi komputer ni dia automatik bila perkataan bahasa Inggeris, kata Inggeris dia akan terus mengikut ejaan Inggeris. Tengok dia tukar menjadi stres mula, double S mula. Ya. Pada era modernisasi ini, masalah stres atau tekanan dalam kalangan remaja selalu diperkatakan. Okey, ini isu. Masalah stres atau tekanan dalam kalangan remaja selalu diperkatakan. Ya, nombor satu. Ya, dalam analisis komponen soalan nombor satu. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja terpaksa memenuhi kehendak ibu bapa dan guru. Ini cikgu tak ambil daripada sini, daripada atas ni. Ya, cikgu tak ambil. Cikgu cipta sendiri dengan bertanya mengapa remaja stres. Maka kita dapat jawapan remaja terpaksa memenuhi kehendak ibu bapa dan guru. Nak ambil daripada yang ni pun boleh. Ya. Okey, cikgu copy pastekan dia. Cikgu copy, cikgu buat salinan sini. Kan, supaya kamu nampak, ya. Supaya kamu nampak. Atau, ya. Hal ini dikatakan demikian kerana ya. Okey, kerana dalam kalangan remaja berlaku apabila mereka terpaksa memenuhi kehendak ibu bapa. Sama lah ni, ya. Sama dah tu. Ya. Ibu bapa dan guru sama dah. Tak salah dah tu. Sorry. Padam balik. Cikgu dah ambil, cuma beza sikit je ayat. Ni sama dah. Sorry. Biasalah tu. Okey, kesilapan tu, ya. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja terpaksa memenuhi kehendak ibu bapa dan guru. Kita ambil daripada keterangan isu tadi. Ya. Kalau kita nak cipta yang lain pun boleh, tak ada masalah. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja ditekan supaya mencapai keputusan yang terbaik dalam setiap peperiksaan. Jelas, tu ada segi ayat yang lain. Cikgu tak ambil daripada soalan tadi. Ya. Jadi karangan yang lebih baik daripada yang tapak karangan asal ni, kita kena cipta yang baru, ya. Umum mengetahui bahawa isu ini semakin penting dalam masyarakat. Persoalannya, mengapakah isu sedemikian sering menjadi buah mulut masyarakat? Oleh itu, marilah kita membincangkan. Di sini kita kena letakkan kehendak soalan sebagaimana cikgu ajar sebelum ni. Oleh itu, marilah kita membincangkan peranan ibu bapa dalam menangani masalah stres. Jelas agak ni? Ana? Jelas. Jelas. Bagus. Isi yang pertama. Tulisan merah ni sebenarnya tempat kosong, ya. Tempat kosong. Yang bergaris, ya. Untuk kamu letakkan perkataan, untuk kamu tulis perkataan dan frasa yang bersesuaian. Pada pendapat saya, peranan ibu bapa dalam menangani masalah stres dalam kalangan remaja ni kehendak soalan. Kataan ayat kehendak soalan. Peranan ibu bapa dalam menangani masalah stres dalam kalangan remaja, yang pertama ialah memberi didikan agama kepada remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana didikan agama dapat membimbing anak-anak agar beribadat yang boleh memberi ketenangan jiwa. Jadi tulisan merah ni tempat kosong bergaris sebenarnya, ya. Sebagai contoh ni mesti selari dengan ayat kedua tadi, ya. Selari dengan ayat sebab ni, ayat kedua ni ayat sebab, mesti selari.
Sebagai contoh, ibadah yang boleh memberi ketenangan jiwa. Contohnya apa Ina? Ibadah yang boleh memberikan ketenangan jiwa. Solat berjemaah. Solat berjemaah, mengajar Al-Quran. Dan satu lagi, apa dia? Berzikir. Oleh itu, kita dapat mewujudkan remaja yang tenang jiwanya. Selari dengan ayat sebab tadi. Ini ayat kesan. Yang keempat ni ayat kesan. Kesan daripada apa yang ayat sebab tadilah. Jelaslah bahawa didikan agama dapat menghilangkan stres dalam kalangan remaja. Jelaslah bahawa didikan agama. Okey. Yang ni kita tegaskan kembali. Ini ayat simpul. Ayat simpul ni ayat tegas, ayat penegasan. Okey, ayat penegasan ni kena ada kata penegas. Okey. Kita ambil ayat isi tadi. Ayat isi ni iaitu memberi didikan agama kepada remaja. Jadi kita gabungkan ayat isi tadi dengan kehendak soalan. Kita tambah kata penegas di hadapan. Jelaslah bahawa pendidikan agama dapat menghilangkan stres dalam kalangan remaja. Jelas tak ni, Ana? Okey. Jelas. Okey, bagus. Isi kedua, seterusnya peranan ibu bapa dalam menangani masalah stres dalam kalangan remaja. Yang kedua ialah memberi perhatian dan kasih sayang. Hal ini dikatakan demikian kerana perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa dapat memenuhi keperluan naluri atau emosi anak-anak. Okey. Sebagai contoh apa dia? Perhatian dan kasih sayang. Contoh perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa yang dikatakan dapat memenuhi keperluan naluri dan anak-anak, emosi anak-anak. Keperluan naluri dan atau emosi anak-anak. Sebagai contoh, menyambut apa yang cikgu buat semalam? Menyambut hari ulang tahun kelahiran anak-anak. Tak? Lagi? Memberi hadiah. Okey, memberi hadiah. Dan apa lagi? Dan memeluk anak-anak seandainya mereka berjaya ataupun bersedih. Oleh itu kita dapat mewujudkan apa? Remaja yang mempunyai emosi yang stabil. Mewujudkan remaja yang mempunyai tahap emosi yang stabil. Benarlah bahawa perhatian dan kasih sayang ibu bapa dapat menyelesaikan masalah stres yang dihadapi remaja. Isi ketiga. Selain itu, untuk mengatasi masalah stres dalam kalangan remaja, yang ketiga ialah ibu bapa memberi bimbingan dan konseling terhadap remaja. Ibu bapa ni mesti memainkan peranan sebagai konseling juga. Ibu bapa juga dia boleh memainkan peranan sebagai guru. Ibu bapa ni dia mesti serba boleh. Jadi mekanik pun boleh, guru boleh, konselor boleh, boleh jadi konselor, guru, mekanik, boleh jadi ustaz. Jadi ibu bapa kena dia lebih fleksibel. Hal ini dikatakan demikian kerana ni cikgu saja tinggal kosong yang ni supaya kamu bagi jawapan sendiri. Apa kamu rasa jawapannya sesuai di sini? Hal ini dikatakan demikian kerana ini sebab mengapa ibu bapa perlu memberi bimbingan dan konseling terhadap anak-anak? Kita tanya macam tu. Mengapa ibu bapa perlu memberi bimbingan dan konseling terhadap anak-anak? Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana ini sebabnya. Okey. Bimbingan dan konseling terhadap anak-anak dapat mengendurkan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa perlu membimbing anak-anak menyelesaikan suatu masalah dan memberi nasihat sekiranya anak-anak tersilap langkah. Oleh itu, kita dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh remaja. Ni, tegasnya kita ambil balik isi tegasnya ibu bapa yang memberi bimbingan dan konseling terhadap anak-anak terhadap remaja
dapat apa dia? Menghilangkan stres mereka. Remaja lah. Okey. Isi yang keempat. Laju sikit ya, laju sikit. Realitinya peranan ibu bapa yang terakhir ialah memenuhi keperluan anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana kerana apa? Kenapa ibu bapa perlu memenuhi keperluan anak-anak? Kerana anak-anak yang hidup dalam serba kekurangan mempunyai tekanan perasaan yang tinggi. Tak, sebagai contoh ke apa dia? Apa yang ibu bapa perlu beri keperluan kepada anak-anak? Ya, sebagai contoh, ibu bapa perlu apa dia? Membeli gadget untuk anak-anak, ya kan? Bagi memudahkan pembelajaran dalam talian sesuai dengan keadaan kita pada hari inilah. Oleh itu, kita dapat apa? Dapat memberi apa? Dapat memberi ni cikgu tak nak bantu kamu. Cikgu nak kamu isi sendiri. Boleh tukar perkataan memberi ni. Boleh tukar, tak ada masalah. Jelaslah pun kamu kena isi sendiri. Boleh Haina? Boleh? Sebabnya cikgu dah terangkan daripada isi pertama, kedua, ketiga, isi keempat ni isi sendiri, apa salahnya? Ya. Kita tengok pula pada bahagian penutup. Kesimpulannya, peranan ibu bapa yang berkesan dapat menangani masalah stres dalam kalangan remaja. Ini ayat simpul. Ya. Kita tegaskan semula. Peranan ibu bapa yang berkesan. Kita rangkumkan semua sekali isi tadi. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerjasama. Bekerjasama mengatasi masalah stres ini. Jika tidak, kita akan isi sendiri. Semoga kita dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. Namun begitu, bab kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalil. Okey, setakat ni jelas Aina? Jelas. Okey, bagus. Jadi, cikgu nak kamu siapkan karangan ini selengkapnya. Cikgu tak nak kamu tulis dalam bentuk nombor-nombor macam ni. Tulis dalam bentuk perenggan demi perenggan. Kerana inikah karangan. Yang paling penting kamu kena hafal. Kena hafal tapak karangan tersebut. Okey, jadi sekarang ni kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang kamu dapat simpulkan di sini? Apa yang kamu dapat daripada pembelajaran pada hari ini, Aina? Okey. Pertamanya kamu dapat mengetahui teknik mengarang dengan mudah. Betul tak? Dapat tahu teknik mengarang dengan mudah. Itu yang paling utama. Jadi, cikgu berhenti setakat ini sahaja. InsyaAllah di lain masa kita akan belajar lagi dengan topik yang lain. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tutup gantung mana? Record. Sharing dulu. Sini. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak?